Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Kita masuk tajuk baru, muka surat 103. Bab ma ja'a inna fitnata hadhil ummah fil mal. Kata dia, bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bahawasanya balak ini umat Muhammad, iaitu pada harta. Bab yang kita nak baca pada malam ni ialah, dia kata punca nak jadi bala, nak jadi kita ni semua kelang kabut dalam dunia, dia kata ialah harta. Saya cakap Hindustan dulu. Harta duiti daki dunia ni. Duiti nahi muhabbat calohi. Dia berkata. Harta, duit ni dia kata daki dunia ni. Ni semua daki aja. Daki dunia. Duiti nahi muhabbat calohi. Tapi kalau tak ada pun, dia pala guna lari. Macam tu kan. Jadi ambil pada kadar yang tidak memudaratkan kita. Orang Islam tidak ada harta, tidak ada duit, susah. Susah. No, orang Kuala Lumpur no. Mai daripada Kuala Lumpur, mai kuliah kita 2 kali. Dia mai, dia duduk tengok, dia nampak kerap baik. Mai kali kedua jumpa kita sembang apa semua lagu tu lagu ni. Lepas tu telefon mai kat kita, ustaz boleh tak kami nak turun mai daripada Kuala Lumpur ni, lepas tu nak minta ustaz tolong umum tak nak kutip derma. Nak kaya punya cerita kan. Kita kata kalau mai nak mengaji, mai lah. Tapi kalau mai nak guna saya untuk umum nak kutip derma, saya tak mau. Saat ni orang kata saya makan komisen. Tak, betul. Orang nanti kata benda ni. Dan saya kata kalau saya nak tolong kutip derma, lebih baik saya tolong kat Koko belah sini. Banyak orang nak buat masjid, orang nak buat surau di sekitar Pulau Pinang dan Seberang Perai ni. Bukan tak ada orang yang mai jumpa. Ustaz boleh tak ustaz lepas kuliah ustaz umum sikit, kami nanti buka meja di belakang sana. Tapi kita tak mau buat macam tu. Orang lain buat pengumuman tak apa. Saya tak mau buat. Saya kata, saya abang betul-betul. Pasal apa? Fitnah. Fitnah tu nak main. Hai, dia kata dia buat style kutip duit pula lah. Boleh komisi tu berapa persen tak tahu. Lepas ni panggil pula kat kita, ustaz 20%. Jadi kita duk baca buah ni, kita tak mau. So, kita bagi tahu kat dia terus terang lah. Kata, kalau nak main, tujuan nak ikut kuliah, nak mengaji, ahlan wa sahlan. Kita akan ucap selamat datang. Kita suka sangat orang nak main mengaji. Tapi kalau main nak ambil kesempatan macam tu, tak maulah. Kalau hampa buat di Kuala Lumpur, kutip di Kuala Lumpur sudah. Dah. Kita tak mau macam tu. Cerita tu cerita yang membuka pintu kepada fitnah yang berbagai-bagai. Kita tak mau. Baik. Kata dia, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya harta itu bala bagi seseorang yang memilikinya. Harta ni tak kena gaya jadi bala. Kerana ialah sebab yang menjadikan seorang itu kena dera dan kena seksa Tuhan. Pasal apa? Pasal lagi banyak duit, lagi lambat hisab kita di depan Allah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sudah bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya manusia. Tumit kaki manusia ni tidak akan bergenjak pada hari kiamat daripada depan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah ditanya dia 5 benda. Apa dia? Last sekali dia kata an malih, tentang hartanya, min aina kasaba wa fima anfaqah, dari mana dia dapat duit tu dan ke mana dia belanjakan duit tu. Allah tanya every single cent. Tuhan tanya
Jadi kalau sekiranya kita dapat dengan jalan yang cantik, dengan jalan yang halal, dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, walaupun dia hisap cepat. Tapi kalau duit tu dia duk main lain tak apa cantik, akan dihisap dan hisap dia detail. Hisap dia detail. Pasal apa detail? Pasal duit tu mai pasal mai melibatkan kezaliman ke atas orang lain misalnya. Betul hang dapat duit tu, tapi hang nak dapat duit tu dengan jalan hang buat zalim ke orang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang yang kena zalim tu untuk dihisap sama pada masa tu, melambatkan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dia sebut di sini, dia kata kadang-kadang dia kata harta menjadikan seseorang tu kena dera dan kena seksa Tuhan. Bahkan bermacam-macam bala di dunia ini boleh datang dengan sebabnya. Dia boleh main macam-macam. Dengan kerana itulah diberi ingat oleh Tuhan dalam Quran dan dikhabarkan kepada kita bahawasanya harta itu fitnah, yakni bala bagi kita. Kadang-kadang dia menjadi fitnah, menjadi bala bagi kita. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada berkhabar demikian, sebagai yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Nabi kata, diriwayatkan daripada sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya bagi tiap-tiap umat itu fitnah, dan fitnah bagi umatku ialah harta. Umat Nabi-Nabi dulu tak ada fitnah harta, mereka susah. Umat Nabi-Nabi yang dulu susah. Mai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita hari ini. Nak kena bab harta ni, nak kena belaka. Teruk, kadang-kadang kerja apa pun dia lagu nak kena dengan fitnah duit ni. Dia buka satu firma apakah? Firma kejuruteraan kah? Buka syarikat apa nak buat landscaping kah? Buka lah apa pula ni, nak dapat tender lagu nak kena perosok kadang-kadang. Dan umat Nabi Muhammad yang duduk di Ghana, kan di Malaysia ni tak ada lagu. Duduk belah-belah Ghana, belah-belah mana, umat Nabi Muhammad juga. Kalau Islam, umat Nabi Muhammad juga. Nak dapat tender, nak kena perosok envelope apakah dulu, baru boleh dapat tender. Sudah dapat tender, sudah buat kerja bagi beres semua, nak dapat cek, nak kena lagi perosok, lagi serang. Apa ni? Kita tak bagi, tender tak dapat. Tender tak dapat, buka syarikat buat apa? Kalau macam tu punya keadaan tu ada, kita kena. Walaupun kita rasa benda tu salah, kita bagi tu kita salah. Kawan yang duk telan tu telah lah, tu dah cakap lah, kita ni bersubahat bagi ke dia. Kita tak bagi, kita dah buka syarikat dah. Kita dah invest banyak duit dah di situ. Kalau kita tak bagi, kita tak dapat peluang. Nak kena bagi tu pula, nak kena duk survey pula. Orang tu nak bagi berapa orang, kita nak kena potong mereka semua. Ni semua leceh lah. Betul kita boleh buat duit, betul kita boleh dapat duit, betul kita boleh jadi orang kaya. Tapi esok ni hisap dia cerita leceh lah. Macam tu keadaan masyarakat yang ada macam tu. Maka kita nak buat macam mana? Realiti macam tu. Kita nak buat lagu betul, habis kita. Kita nak buat lagu salah, kita tahu salah, kita tak buat, tak boleh. Maka itulah yang disebutkan sebagai fitnah pada harta. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Masalah dia kata, bala harta pada agama. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya, bala harta pada agama tu 3 macam. Harta ni dia boleh jadi bala dalam 3 keadaan. Yang pertama, harta itu menarik ia kepada maksiat. Yang itu telah. Orang nak hidup melingkup di karaoke, di apa semua tu, orang ada duit ke orang tak ada duit? Orang ada duit. Tak ada duit masuk, orang tak bagi.
Orang duk tidur bangun di Genting Highland apa semua tu, orang ada duit ke orang tak ada duit? Orang ada duit lah. Tak ada duit tak boleh masuk. Hak nak masuk situ semua orang ada duit. Masuk, habis. Maka ketika itu dia kata harta menarik manusia kepada maksiat. Dulu masa dia miskin, masa dia susah, masa dia tak kaya macam lah ni, dia tak kena naik kelab, dia tak kena karaoke, dia tak kena perempuan pelacur, dia tak kena semua benda-benda ni. Dia satu orang yang cukup elok, kena masjid, kena itu imam, kena apa. Masa tu, hari ni, takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi jutawan segera. Dia jadi jutawan segera. Dengan kerana jadi jutawan segera ni, dia kenal semua tempat-tempat yang kita sebut tadi. Kenal lah. Pasal apa? Pasal nak dapat peluang, nak kena pergi kenal orang-orang yang ada di tempat tu. Tempat-tempat tu menjanjikan peluang-peluang baik dalam dunia perniagaan dia. Maka dia kena pergi. Kalau dia tak mau minum pun dia kena duduk di situ. Kena duduk semeja. Kena duduk tengok kawan-kawan duduk telan ayam botol gerak-gerak. Dia duduk kena tengok. Hati dia tak mau. Dia tak minum. Tapi dia kena duduk, kena tengok. Kalau bangkit, habis dah. Putih sahabat. Dunia akhirat. Jadi mau tak mau kena duduk. Kena duduk tengok orang minum tu. Hati ni duduk istighfar. Nak sebut di mulut, dia pun kata nama. Dia pun duduk heran tu. Sebut apa tadi? Kata astagfirullahaladzim. Hampir li aku kan? Jadi duduk senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susah kita macam tu. Kan? Baik, yang kedua dia kata harta menarik ia kepada bersedak-sedak kepada segala yang diharuskan. Benda ni tak salah. Tapi kadang-kadang jadi salah. Di ketika Islam memerlukan duit untuk bangun, di ketika itu ada orang Islam guna duit untuk tujuan pembaziran. Waktu itu jadi salah. Di waktu Islam nak bangun tak ada duit. Nak turun pergi perang, nak beli senjata pun tak ada duit. Dalam keadaan yang macam tu, tiba-tiba ada orang Islam bermewah-mewah. Salah. Walaupun dia bermewah-mewah pada yang halal, pada yang harus itu, hukum asalnya tidak salah. Tapi dalam keadaan Islam perlu duit. Pada waktu tu, dia tak bantu Islam. Dia guna duit dia untuk tujuan pembaziran. Pada waktu itu salah. Dia bolehlah sepatutnya walau dia ada duit, dia boleh hidup cara sederhana. Tetapi dia pilih untuk hidup secara bermewah-mewah. Sedangkan pada waktu itu, duit diperlukan untuk tujuan yang lebih besar daripada itu. Maka ketika itu menjadi salah bagi dia. Dalam hadis Qudsi ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda ni. Apa dia? Dia kata di tepi rumah kamu ada rumah Allah. Rumah Allah hal keadaannya dhaif sekali. Sedangkan rumah kamu hebat sekali. Dia kata. Di tepi rumah kamu ada rumah Allah. Rumah Allah hal keadaannya dhaif sekali. Sedangkan rumah kamu hebat sekali. Jadi satu kesalahan. Tengok masjid Allahu Akbar. Reban, siling, luruh, pergi atas kapet dan sebagainya teruk. Rumah dia duduk sebelah tu punya elok. Buat pula kubah-kubah nak lagu masjid di atas bumbung dan sebagainya. Rumah dia ni. Sampai berapa kali dah orang silap berhenti nak semayang. Ada juga. Ada satu orang kawan dia lagu tu. Rumah dia punya lah, ya Allah punya elok. Dia buat kubah-kubah pula. Rumah tak jauh dengan masjid. Dia sendiri cerita. Dia kata, Ustaz, dia kata silap dah pergi buat kubah-kubah tu. Kita duk ingat nak bagi Islamik sikit. Dia kata, duk ingat nak bagi Islamik sikit, buat lagu nampak bentuk-bentuk nak lagu seni bina Islam sikit. Dia kata, lepas lagu duk main berhenti band, berhenti kereta depan rumah kita pula. Kan, nak masuk semayang. Kita pun jadi susah pula. Duk beritahu yang ni rumah. Kata, tak masjid tu dia depan tu sikit. Tengok masjid lagu rumah. Tengok rumah dia lagu masjid. Tu lain sekali kita pun kata lah, kata yang you pun dia jenis dekat UI ni. Kita kata dia yang you pun pergi buat rumah dekat dengan masjid. Jadi fitnah lah. Itulah saya pun duk fikir agak silap dia lah. Silap pergi buat rumah tu pergi masjid dia kata. Tak boleh lah kata silap kan. Alhamdulillah lah rumah pergi jadi dekat masjid tu. Dia kata silap pergi buat dekat masjid. Kita tak mahu sampai macam tu. Nah ni yang duk kata ni, yang dia duk bagi tahu kat kita ni yang ni lah. Dia kata maka menarik
akan dia setengah daripadanya kepada setengah. Maka apabila bersangatan ia berjinak ia dengan dia, maka boleh jadi tiada kuasa ia sampai kepadanya dengan usaha halal, maka dimasukkannya segala yang syubhat. Bila kita duk latih hidup mewah, mai satu ketika kita jadi susah. Jangan duk cakap lah ni jadilah. Lah ni duk jadilah. Berapa ramai orang kaya habis dah lah ni. Tinggal roti dengan sekaya je. Hei ya Allah, takut tengoklah ni. Takut tengok ada lah ni takut. Lagu duk main sembang dengan kita, lagu hak kita duk baca dalam surah abang, takut. Dulu kira cuti ni 3 minggu Commonwealth ni bukan cerita Kuala Lumpur lah. Cerita dia London, Paris macam tu lah. Dulu lah cerita dulu. Lah ni lagu nak balik kampung pun tak berani. Nak balik kampung pun tak berani lah ni. Jadi kalau dulu kita dah latih diri kita ni terlalu bermewah-mewah. Dia main musim lah ni musim kita. Dia mula lah. Hak dulu haram, lah lagu dia dulu nampak makruh saja. Dulu makruh, lah dulu nampak sunat pula. Lagu tu. Dulu orang kata ni duit interest ni haram, tak boleh makan. Dia kata taklah sampai haram, makruh aja. Pasal apa? Dia nak makan. Duit interest. Dia nak makan dah. Dia dah mula duk kira every cent. Duit dia duk kira dah. Hak haram tu dia betul lah azok dah jadi makruh dah. Dengan keadaan gawat hari ni. Benda-benda hak makruh, hak tak apa elok, hak tak apa cantik, dia duk nampak lagu nak jadi sunat, nak jadi wajib lah ni. Nak kena buat. Dia duk nampak nak kena buat juga. Pasal apa? Tidak ada sebab lain kerana dia melatih diri. Dia bermewah-mewah dulu. Hari ini bila dia susah, dia tak boleh nak menghadapi saat susah dia. Dia tak boleh nak menerima hakikat kesusahan dia. Maka dia kata di situ, maka dimasukkannya segala yang syubhat. Benda-benda yang syubhat yang apa pun dia langgak buat hari ini. Pasal apa? Kerana duit. Kerana duit. Dan mengarung ia di dalam bersegan-segan malu serta manusia dan buat bohong dan nifak. Sanggup pergi bohong orang kerana nak dapat duit. Sanggup buat benda-benda nifak, benda-benda munafik, benda yang ada pada orang munafik. Apa dia? Cakap bohong, munafik. Janji bohong dengan orang, munafik. Dipinjam duit orang, janji nak bayar sekian-sekian masa, tak bayar. Dia dah berani buat macam tu. Hilang malu, hilang segan. Pasal apa? Pasal duit. Pasal apa? Pasal dia latih diri dia hidup bermewah-mewah. Hari ni dia main zaman sempit. Dia tak boleh nak hidup cara kesempitan. Dia nak kena buat benda yang salah juga. Nampak? Maka jadi tiada kuasa ia sampai kepadanya dengan usaha halal. Maka dimasukkan yang syubhat. Dan mengarung ia. Bersegan-segan dan malu serta manusia dan bohong dan nifak. Dan sekalian perangai yang huduh supaya berperaturan baginya pekerjaan dunianya dan mudah baginya bersedah-sedah. Tujuan tu aja. Dia sanggup bohong orang, dia sanggup buat macam-macam. Tadi kawan saya ustaz juga duduk di Sungai Petani pun main sekolah juga tadi. Depa hari ni cuti di Kedah, dia pun main. Jumpa. Berkata Syekh minta tolong kat anda ni, hantar ceramah tolong bagi tahu Ustaz. Tanya awak. Ni anak yang hot sangat ni bukan pasal apa. Pasal orang tua anak pun kena. Dia kata. Awak kena apa? Kata. Olah ni ada jenis direct selling pula. Dia kata. Duk pergi mengamuk ke belah Sungai Petani. Ibu pejabat di Bukit Mentajam. Dia kata. Jenis pergi di rumah. Dia pergi time pagi. Agak orang-orang lelaki-lelaki ni tak ada rumah. Semua keluar pergi kerja. Tinggal orang perempuan di rumah. Time tu dia pergi. Pergi buat kalang kabut. Ketuk pintu apa semua. Masuk. Seorang Melayu. Seorang Cina. Dia kata. Masuk pergi. Bawa keluar 2 envelope. Suar dekat orang yang duduk di rumah ni. Dia kata, bapak dia kena. Suar 2 envelope. Ambil. Dia suruh koyak envelope tu. Koyak, lepas tu koyak. Koyak 2 envelope. Lepas tu tarik keluar apa yang ada dalam envelope tu. Bila tarik keluar, dalam tu ada katalog. Gambar mesin jahit, gambar apa nama freezer, gambar macam-macam ni. Barang-barang elektrik ni. Vacuum cleaner. Macam-macam dia ada di situ. Lepas tu, paksa suruh ambil. Pasal apa? Pasal dah koyak dah envelope ni. Kalau dia buat kat kita, dia kenal lah Rabu Khamis. Kalau dia buat kat kita, serban ni nanti jerut tengkok dah. Kalau dia buat kat kita, dia kenal. Hari ni hari Rabu ke hari Khamis, dia nanti kenal.
Tapi dia pergi buat dekat orang tua-tua, dia pergi buat dekat orang perempuan hak duduk di rumah hantar kerja. Depan ni semua takutlah. Yang turun main ni 2 orang, satu lelaki-lelaki, satu perempuan. 2 orang lagi tunggu kat kereta, badan tu dia punya sedap. Dah koyak dah kena ambil. Dia kata ni kira salah ni, kalau dah koyak tak ambil ni kira salah. Berapa harga? Ha, bapak ustaz ni kena vacuum cleaner RM2,300. Allahu Akbar. RM2,300 harga vacuum cleaner. Pucat lesi muka orang tua ni. Gagal carilah rumah ada RM400. Tak apa, jom. Nak teman pergi bank. Kalau tahu mana ada simpan duit, jom nak teman pergi ambil. Dengan gempak, dengan apa, main hak badan sedap. Dia cakap pinggang apa takut orang tua ni. Keluar pergi ambil. Keluar pergi ambil. Bawa balik main. Bagi dah. Elok selesai bayar duit. Kereta ni keluar. Selisih. Dengan anak dia, ustaz ni main. Tengok apa ni. Siapa pula main di rumah orang tua dia. Masuk pergi tengok duk teriak dah. Habis duit. Dan bayar 1,800. Dan bayar 1,800. Anak dia pun keluar pergi cari. Keluar cari, duk cari kereta ni tak jumpa. Cari. Duk ada rumah orang lain pula dah. Duk koyak M-Block lain pula. Ustaz ni naik pergi atas rumah tu, dia pergi duk buat ramai atas rumah tu. Duk buat ramai apa semua. Nasib baik kawan tu laki dia duk ada. Laki dia jenis orang kerja kampung ni. Keluar pergi kedai dia. Laki pun balik main tanya apa dia ni. Duk kelang kabut apa. Bini dah koyak M-Block dah. Duk kira nak bayar duit dah. Dia pun kata tak boleh. M-Block ni bila dah koyak kena bayar. Laki dia kata tak apa. Duk cakap duk terang-terang. Dia kata dia tak hati Melayu pula dah. Hak Cina duk terang ni. Dia kata dia tak hati Melayu. Oh tadi hang terang kat orang tua ni erti. Lah orang nak terang kat hang tak erti. Tak apa, nanti tak. Dia kata, saya ada benar nak pergi hang reti. Dia kata, dia pergi buka lemari buruk dia, bawa keluar kerih hat 7 lok tu. Ni ustaz ni abang tadi. Dia bawa keluar kerih hat 7 lok tu, dia letak atas belakang ni. Dia kata ni, kerih ni pun dia tak reti bahasa apa pun dia tak reti. Dia reti rojoh perut orang aja. Lah ni aku nak tanya hang nak bayar ke tak mau? Duit ni nak bayar balik ke tak mau? Oh tak boleh. Dia kata ni hak ni tak balah. Ni pasal tak ambil lagi. Tak apa ambil balik. Ni hak kawan ni punya tak boleh. Dia kata pasal dah masuk dalam apa ni nak. Buat cakap banyak. Angkat kerja. Angkat kerja. Bayang balik. Ambo dia kata sakit hati semua. Dia kata hidup pembohong orang tua-tua. Orang tua anak ni dia kata di rumah ada tikar. Tikar mengkuang 3 alai aja. Nak vacuum apa dia kata. Orang tua dia ni tikar mengkuang 3 alai. Dia kata pergi bagi vacuum cleaner ni sampai paras pinggang kita ni. Harga RM2,300. Nak vacuum apa dia kata. Dia kata duk naik kuat dah. Dah butuh kuat dah. Tak duk ni dalam masyarakat kita hari ni. Itu pasal apa tu? Pasal syarikat dia pun duk gulung tikar dah. Syarikat dia pun duk kira duk tengah gulung lah ni. Jadi dia ada 3 strategi lah. Dalam keadaan gawat lah ni 3 strategi. Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jangka panjang ni syarikat pembinaan bola pergi duk tanam pokok apa dah lah ni. Syarikat pembinaan oleh kerana lah ni dah teruk, lah pergi duk tanam pokok stang. Kenun katanya pokok stang ni boleh buat duit. Jangka panjang. Jangka sederhana ni ada dia buat apa-apa. Jangka pendek ni pergi duk tipu orang lah ni. Lagu nak boleh duit cash segera ni. Macam tu duk jadi. Bala tuan-tuan. Yang tu yang kata bala. Bala apa? Bala ekonomi. Pasal kita sebelum ni kita melihat ekonomi ni sebagai segala-galanya. Kita melihat ekonomi ni sebagai satu benda yang mesti dinombor satukan. Sampai agama, sampai soal akidah, sampai soal apa pun KIV bisa ekonomi dulu. Oleh kerana kita mempertuhankan ekonomi, Allah buat main bala ekonomi. Nah ambil, hampa rasa ambil lah. Allah buat main. Apa yang hampa agung-agungkan sangat, yang tu aku jadikan sebagai bahan uji kepada hampa semua. Nak tengok tak mana hampa nak kata lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan kita ni hidup atas dunia ni, kita ni Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan segala-gala dekat kita. Allah pinjamkan. Allah suruh kita tadbir semua benda yang ada atas dunia ni, tadbir ikut lagu Allah mahu. Allah suruh lagu tu. Bila kita duk bantah, bila kita duk tentang, bila kita duk tolak benda-benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala marah. Dia buat kita, dia suruh kita ikut apa yang dia suruh. Kita tak mau ikut apa yang dia suruh, dia bawa main dekat kita benda-benda yang macam ni. Kena lah ni, kena belakang. Anak-anak kita yang tahun akhir di universiti lah ni, nak graduate bulan 4 tahun depan ni,
Tu graduate nak perhabis kita ada. Pasal apa? Pasal hak tu adalah pun kena buang. Hak freshie ni semua baru fresh keluar universiti orang nak terima kerja. Lah ni tak saya tunjuk ijazah panjang mana pun. Kalau pergi dekat private sector, pergi duduk tunjuk. Tak apalah, tak payah tunjuk yang ni semua. Dia kata, you kerja dulu, dia kata. Kawan-kawan kita, anak-anak kita yang keluar daripada universiti, buat law di universiti, UM ke UIA ke mana punya law, sekalipun balik Mela ni, nak buat chambering dekat firma buangan. Lah ni kalau nak buat chambering, tak ada bayaran. Buat chambering, setahun ke, 2 tahun ke, buat chambering tu, firma tak mau bayar. You boleh kerja free of charge dekat kami cuma bayar dalam bentuk recommendation aja untuk hang nak buat chambering ni. Itu saja yang kami boleh bagi. Kalau tak mau, tak ada lah. Pi lah tang lain. Pi tang lain pun macam tu. Serupa je lah ni. Kalau dulu boleh negotiate. 1,000. Kau ni bagi 1,200. Kau ni bagi 1,300. Boleh? Lah tak boleh. Itu keadaan ada jadi dalam masyarakat kita lah. Susah. Dia nak main macam-macam lah ni. Pergi ambil duit dekat auto teller mesin pun tak lagi ada orang duk kelim kita. Kita tekan alam kereta buka 4 pintu. Kita masuk 1 pintu, 2 lagi kawan lain masuk. Kita nak lari kedua kereta kita. Ada pula Cina kedai apa nama aksesori kereta ni bagi kita. Dia kata sekarang mau semua orang mau minta itu modify. Bila tekan buka driver punya saja. Yang lain tak mau buka. Itu kita tak boleh bikinnya. Dia kata tekan mesin 4 sekali pergi mah. Udah punya duk takut lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan jadi ni cerita pasal harta ni dia boleh pergi jadi macam-macam. Kerana harta tu juga banyak pun jadi fitnah, tak ada pun dia nak jadi fitnah. Jadi cerita dia kita kena ambil pada kadar yang dibenarkan oleh syarak saja. Dia kata kerana siapa banyak harta, tentulah banyak hajatnya kepada orang. Dan siapa berhajat kepada orang, tak dapat tidak buat muka-muka dan buat derhaka akan Allah pada menuntut keredaan orang. Kita nak buat harta. Kita nak kena bermuka-muka. Nak dapat tender. Nak kena bermuka-muka. Nak dapat tender ni. Nak kena pergi promise sana. Nak kena pergi janji di sini. Nak kena pergi buat macam-macam. Apa semua kira okey. Kau tu kata apa. Alright ke apa. Anak-anak apa isu aku bagi. Macam tu. Kena duduk bermuka-muka. Kerana apa? Kerana nak menuntut keredaan dia. Pasal dia yang boleh approve benda tu kat kita. Kita kena tuntut keredaan dia. Walaupun tidakkan kita menuntut keredaan dia itu menyebabkan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ni cerita lain. Kita kira ni dulu. Janji dia suka kat kita, janji dia mau approve kita punya permohonan ni. Maka jika sekiranya sejahtera seorang yang berharta itu daripada balak yang pertama tadi, maka tiada sejahtera daripada balak ini sekali-kali. Kalau dia ada harta, dia selamat daripada hak pertama tadi. Apa dia? Hak pertama tadi dia kata harta menarik kepada maksiat. Dia ada harta dan dia tak buat maksiat. Alhamdulillah, dia selamat Allah. Betul, semua orang tahu kata dia ada duit. Orang semua tahu kata dia ni jenis orang banyak harta. Tapi dia bukan kaki perempuan. Dia bukan kaki naik kelak. Dia bukan kaki judi. Dia bukan itu semua. Dia selamat dari segi itu. Hak yang kedua ni dia tak selamat juga. Dan tiada sejahtera ia daripada berhajat kepada makhluk yang memberangsangkan perseteruan dan pertaulanan. Dia boleh jadi punca bergaduh dengan orang. Dia boleh jadi macam-macam. Dan jadi berlaku atas daripada itu oleh hasad dan riak dan takabur dan bohong dan umpat dan acium dan lainnya. Daripada segala maksiat yang ditentukan dengan hati dan lidah. Dia nak main yang tu pula. Kita bila ada duit banyak ingat orang suka kat kita. Macam-macam. Hak iri hati, hak kianat, hak dengki. Hak nak fitnah kita, hak nak dah kita. Hak nak bagi kita tertomuh. Hak nak rejam kita masuk dalam parit acak. Macam-macam. Pasal apa? Pasal kita ada harta. Kalau kita ni jadi orang yang tak ada harta, biasa aja korang sikit orang yang iri hati kat kita. Bila kita ada harta, ramailah orang yang nak iri hati tu. Biasalah macam tu. Orang yang dicemburui, orang yang diiri hati, orang yang dihasad oleh orang lain ni, orang yang ada kelebihan. Sama ada kelebihan harta, atau kelebihan ilmu, atau kelebihan apa-apa sekalipun, kelebihan tu menyebabkan puncak orang iri hati kat dia. Dah. Dia kata dan tiada sunyi daripada melampaui kepada sekalian tubuh badannya. Kena belakang. Maka sekalian yang demikian itu lazim daripada celaka harta. Dan berhajat kepada memelihara dan memperbaikikannya. Itu dia. Mau tak mau kita kena jagalah. Jangan sampai kita terkena dengan balak-balak ni semua.
Dan yang ketiga, bala harta yang ketiga ialah yang tiada lepas daripadanya oleh seseorang, iaitu melalaikan oleh memperbaikkan ahwal hartanya daripada zikir akan Allah. Yang ni kebanyakan orang kena. Bila ada harta, dia duk main lalai. Kalut dengan perniagaan, kalut dengan bisnes kita, kalut dengan MOU sana, MOU sini. Yang tu pakat kena. Kalau kita ni orang yang tak ada harta ni, tak ada MOU apa lah. Kira duduk rumah lagu tu lah. Main dengan ada harta ni tak ada. Mesti kampung dia pun dia tak dan pi. Tapi apa nak derma main aku bagi. Lagu tu lah. Dia tak dan, memang dia tak dan pi. Pasal apa, dia rumah pun jarang duduk. 3 hari di Kuala Lumpur, 5 hari di Kuantan, 3 hari di Kota Baru, Kelantan. Sat lagi seminggu tu ada di Medan. Sat lagi pula ada 2 minggu di London. Dia jadi kalang kabut lagu tu lah. Bila nak zikrullah ni? Zikrullah atas kapal terbang lah. Ya, lagu tu. Tak ada lah, memang tak ada lah. Semayang pun mula duduk tergelincang. Biasalah. Benda ni biasa. Pakat-pakat kena seorang sikit. Maka tiap-tiap barang yang memberi bimbang seorang hamba daripada zikirkan Allah, orang yang rugi. Dia kata rugi lah. Kumpulan yang ketiga ni kumpulan yang cukup rugi. Pasal dia tak dapat banyak manfaat daripada apa yang dia dapat. Harta yang dia dapat, tapi manfaat daripada harta tu dia tak dapat. Bahkan dia rugi di sebalik daripada harta yang dia dapat. Tajuk baru. Dia kata bab majaa law kana libni adam wadiyani min malin labtagha thalithan. Dia kata. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis, jikalau ada bagi anak itu 2 tanah lembah daripada harta, nescaya dia nak yang ketiga. Itu dia. Manusia ni kalau dah ada 2 juta, dia nak 3 juta. Itu maksudnya. Manusia ni kalau ada 200,000, nak 300,000. Itu nama manusia. Ketahuilah saudaraku, adalah fakir itu dipuji oleh syarak sebagaimana bicara di dalam bab fakir. Fakir ni Allah cukup suka. Apa dia maksud fakir? Lagi dia nanti bincang panjang. Kita bila sebut fakir, kita dah nampak lagu baju koyak, ada buat terkurung, minta orang. Dah, bukan yang tu fakir. Fakir ni orang kaya, tetapi hatinya fakir. Dia kaya, duit banyak dan sebagainya, tetapi hatinya fakir dengan Allah. Itu fakir. Fakir yang macam ni Allah suka. Contoh kalau tengok kitab-kitab besar-besar yang ditulis oleh ulama yang besar-besar. Last sekali kitab dia nanti tulis Al-Faqir ilallah. Tu, kitab yang dia tulis tu subhanallah, tu dia punya tebal, berjilid-jilid berapa punya banyak. Last sekali dia tulis Al-Faqir ilallah. Dia ni fakir di sisi Allah. Fakir, dia kata ilmu yang dia tulis tu sikit. Di sisi Allah ilmu yang lebih luas lagi. Al-Haqir ilallah, maknanya yang hina di sisi Allah. Kita tengok dia ni subhanallah, kalau berasa tak, kalau boleh pergi peluk dia, jadi lah. Kan? Saya jumpa Datuk Islam baru, saya mesti cium tangan dia, saya mesti peluk dia. Saya tak kira lah, saya syok tengok muka dia. Kan? Syok lah, tak boleh lepas lah. Kan? Mau ada berkah dekat dia, main ke kita sikit jadilah. Mukanya tenang, orangnya tegas, cakapnya benar. Setakat ni lah. Kita cukup mau orang macam ni. Pergi Mekah, pergi Madinah tu. Nampak apa nama tu, Ayatullah Iran macam tu. Soal dia Syiah, soal dia apa kita pun tak tahu. Sejauh mana silap Syiah apa semua kita pun tak tahu. Tu dia punya pasal lah. Kan? Dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia pergi buat haji. Serapa kita apa semua elok. Jumpa dia berjalan dengan orang-orang dia duk ikut di belakang dia. Dengan serban hitam dia, dengan ayak muka dia jernih, dengan hebat nampak dia ni. Pergi salam sekali. Lagu tu. Kan? Tak rugi lah. Tak rugi. Hidup salam dengan orang macam ni bukan rugi. Tak ada rugi apa. Tidak-tidak pun esok ni masa Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong sangat-sangat dah kita ni. Nak lepas kita ni daripada azab neraka Allah. Allah cek balik apa yang kita buat, kokoh adalah kebaikan pada kita ni. Cek punya cek. Tak ada apa. Melainkan dia ni pernah sekali hidup peluk. Tunjuk rasa kasih dan sayang kepada orang alim ulama yang ikhlas kerana Allah ni. Yang tu satu pun jadi ya. Tuhan kata hantar di surga. Rugi kah? Daripada hidup salam dengan jebon, dengan jemuan ni. Siapa dia tak tahu, saya tak kata siapa-siapa.
Tapi daripada tidur berebut salam dengan hak tu punca dia, Allahu Akbar Ta'ala. Kita tak mau tengok orang macam ni. Ya Allah, tak lalu tengok. Tak lalu tengok. Ya ilah Allah, sampai tak kenal siapa yang nak kena hormat ni, sampai tak kenal. Duduk serobu lah. Kita ni geli geleman tengok. Awak ni boleh buat lagu ni. Dia main lagu tu. Yang ada ni muka jernih, bagus, alim ulama, ikhlas bercakapnya Quran dan hadis Nabi, diterjemahkan cakap dalam tingkah laku dan perlakuan dia. Hak macam ni kita tak tunjuk sayang ke dia, kita duk fitnah dia, kita duk kata macam-macam ke dia, kita pergi duk serbu bukan-bukan tu kita pergi nak tunjuk sayang kat dia. Silap. Ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat macam ni tak ada angkuh, tak ada sombong, tak ada berasa dia tu hebat, tak ada berasa ilmu dia banyak, tak ada berasa. Sebaliknya dia tulis pula di ujung kitab dia yang hebat tu, dia tulis al-haqir ilallah, al-faqir ilallah. Dia tulis dia ni hina di sisi Allah, dia ni miskin ilmu di sisi Allah. Orang macam ni tawaduk. Orang macam ni kita nak kena jaga, kita nak kena hormat, kita nak kena pertahan dia. Jadi tetapinya sayogia bahawa ada orang yang fakir itu biar ada dalam hatinya cukup memadah dengan sedikit apa yang ada padanya. Itu dia. Yang dikatakan orang yang fakir itu dia okey aja. Tuhan bagi banyak mana kat dia okey. Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan, ini semua ni saudagar, orang yang terkenal, kaya raya, mempunyai perniagaan besar. Tapi tawaduknya hebat sekali. Fakirnya di sisi Allah. Ternyata terserlah semua orang tahu. Dia kata jangan tamak pada apa yang ada dalam tangan makhluk dan jangan berpaling memandang apa yang ada pada mereka itu. Kita duk tengok orang kaya, orang tu kita duk berasa hebat sangat. Apa yang duk hebat dengan mereka ni? Allah jauh lebih kaya daripada mereka ni. Hak mereka ni duk ada kekayaan dekat mereka lah ni sedikit sangat daripada lautan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lautan kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak orang hari ni ada sampai ratus-ratus bilion dekat dia ni. Kalau kita ambil pen celup dalam ayat lu angkat, ujung pen tu banyak tu aja. Kalau nak banding kekayaan dia dengan kekayaan Allah, tak ada apa. Baik. Dia kata dan tiada sangat loba pada mencari harta lebih daripada secukup yang daruri. Dia kata jangan tamak sampai jadi merosakkan diri. Tak mau macam tu. Tamak ni sampai rosak diri. Kalau tak rosak kita, usahalah. Memang syarak suruh. Tapi kalau sampai nak merosak diri kerana nak mengaut kekayaan, jangan. Kita kena draw line. Buat satu line, draw. Aku tak boleh pergi beyond line ni. Tak boleh. Aku takat line ni aja. Kalau sampai nak lepas pada line ni, sampai nak mengorbankan prinsip agama, tak ada. Aku takat line ni aja. Sudah. Sekira-kira cukup buat makan dan buat pakai dan buat tempat tinggal. Maka biarlah tiap-tiap daripada yang demikian itu kadar yang sekurang-kurang darurinya dan sekurang-kurang buruk macamnya. Maka pada makanan itu biar padakan atas roti syair umpama ataupun roti jagung. Kerana keduanya itu lebih murah daripada gandum. Dan lauknya biar pada atas keju dan pejai ataupun bawang ataupun kucai atau atas minyak dan seumpamanya saja. Kalau boleh tekat tu pun cukup. Cukup dah. Ada orang macam ni tuan-tuan yang buat main-main. Tapi bukan kerana dia ada kaya tapi saja buat lagu tu dah. Miskin sungguh. Saya dulu mengajar di Libung Tebai dulu ni. Libung Tebai tu ada satu kawasan nama Sungai Cenaam. Baru ni keluar Sarawak tak kira lah. Sungai Cenaam. Di situ ada PTRT ni. Projek Rakyat Termiskin apa ni. Allah, anak murid sekolah yang saya mengajar dulu ni. Sekolah menengah Sungai Aceh. Biasalah anak-anak nelayan, anak-anak apa duduk ke kawasan-kawasan projek termiskin ni. Main di sekolah ni kalau assembly lama sikit, hitam. Kita tahu dah, hitam ni kita tahu dah pasal apa? Tak makan dah. Tak ada benda nak makan. Bukan dia tak lalu makan, tak ada benda nak makan. Hitam, robak. Tengok air liuk keluar melenjar ke tepi. Kesian. Sampai buat mesyuarat guru, buat keputusan. Assembly jangan lebih daripada 20 minit. Mereka tak boleh. Mereka tak fit langsung. Tak makan. Balik pun bukan makan benda-benda yang berkhasiat. Ada vitamin. Tak ada. Balik makan jangan bagi lapang aja.
Masa awal-awal saya pergi kerja di situ rajin. Kita jenis duduk pergi mengajar di masjid. Apa semua kita kenal dengan orang-orang masjid. Kita kenal dengan orang kampung. Kita ambil tahu siapa ada ketua kampung. Kita ambil tahu siapa semua. Kita senang masuk pergi duduk tengok corak hidup mereka ni. Hak susah-susah. Hak senang adalah 2-3 kerat. Hak susah ni ramai. Budak selalu duduk pengsan di sekolah ni. Bila turun makan kita observe dia. Tengok memanglah turun makan dia pergi kena. Orang kena Pepsi Cola. Dia kena ayak paip besi aja. Ayak Pepsi Cola buka. Minum ayak tu. Tadah kuruk. Sudah naik balik atas kelas. Tak ada benda nak makan. Panggil. Awak tak pergi makan? Tak apa. Tak abang. Awak tak pergi makan? Tak apa. Bawa duit dah? Bawa. Bohong. Dia tak bawa. Bawa. Berapa duit bawa? Bawa. Minta ustaz nak tengok berapa? Muka beralih ke kanan. Berapa bawa nak tengok? Toyak. Bagi duit. Pergi makan. Kesian. Bukan seorang. Ramai. Turut pergi di rumah dia. Turut pergi tengok. Oh, ibu tunggal. Bapak tak ada dah. Mak dia ambil upah basuh kain rumah orang. Kesian. Makanan sedap bagi mereka kalau ada 2 biji telur. Goreng. Sekali lagi potong-potong dapat seorang sejorai telur tu. Tambah nasi 2 pinggan. Sedap lah tu. Kalau tidak pun toyu dengan kangkung. Mak dia pergi kutip dalam parit. Kawasan tu Sungai Bakau, Sungai Aceh tu semua. Dia ada parit tali ayak. Dalam parit tu kangkung lah. Pergi kutip kangkung tu lah. Basuh-basuh apa. Yang tu lah makan sekali dengan toyu. Tu kira okey lah. Makan dengan kicap tu kira okey lah. Mau hari menu telur goreng ni. Kira anak ni balik sekolah. Tahu dah hari ni hari telur goreng. Balik tu bersila elok dah kira nak makan. Kesian. Anak kita buat ayam percik pun tak mau makan. Dia nak makan cikadis. Ya Allah. Kalau kita banding, ya Allah. Kita ni nikmat banyak lah. Ya Allah. Banyak nikmat. Tak mau makan. Yang dia ni, mak dia, ayah dia susah hati. Pasal tak ada benda nak makan. Yang kita ni susah hati, anak tak mau makan. Sampai nak marah ke anak ni. Nak makan apa? Ayam percik mak buat tak mau makan. Mak semua tak mau makan. Nak makan apa? Sampai kena pukul tali pinggang suruh makan. Tak mau makan lagi. Budak ni. Pergi kedai duk tunjuk tu. Duk tunjuk RM1 3 hutang sebungkus. Jenis-jenis rokok segera. Tuan-tuan, orang susah tuan-tuan. Susah. Kita ni mau ingat-ingat benda ni. Banyak mana kita boleh bagi-bagi dekat mereka ni. Bagi. Tak rugi kita bagi tu Allah kira. Setiap sen kita bagi tu Allah kira dekat kita. Tak ada nak rugi tak mana. Pergi bagi. Dan pakaian ini padalah dengan baju tenunan yang kasar. Ataupun atas jubah daripada mana-mana jubah bulu kambing. Pakaian ni tak payah elok sangat pun tak apa. Kerana itu tiada berapa keberatan mengadakannya. Tak mahal. Benda ni tak mahal. Dan lebih murah harganya. Dan lebih lama tahannya. Begitu. Dan padakan angan-angan itu hingga akhir harinya jika upaya. Ataupun panjangkan kira-kira sebulan. Itulah sehabis-habis diizinkan oleh syarak kita. Jangan berbimbang hati dengan barang yang lebih dan barang yang kemudian daripada sebulan itu. Dia kata ration ni kalau nak buat dalam rumah pun takkan sebulan aja. Jangan lebih pada itu dah melampau lah. Beli barang untuk kegunaan dalam rumah ni dia kata kalau boleh ni takkan seminggu. Kalau habis sangat nak simpan pun takkan sebulan sudah lah. Jangan ration dalam rumah kita ni bubuh sampai habis setahun. Jangan sampai macam tu. Nampak mewah sangat. Yang tahan habis lama sebulan sudah. Lepas itu pergi beli lain. Dia kata. Pasal apa? Pasal ada orang makanan hanya untuk sehari semalam aja. Esok nak kena fikir lain pula. Tiba-tiba kita simpan dalam rumah kita setahun punya makanan. Tak mau macam tu. Kerana demikian itu masuk dalam panjang angan-angan. Maka panjang angan ni panjang angan apa? Kira lagu baca dalam hati ni lagu tak mati lah. Sampai setahun punya duk simpan nak makan ni. Duk baca macam dan setahun ni tak mati lah dia. Begitu. Maka jika ingin juga kepada banyak harta atau panjang juga angan-angan itu, nescaya luputlah daripadanya kemuliaan qanaah. Bila dia sampai ke peringkat kita ni terlampau-lampau, berlebih-lebih sangat, dia hilang dah qanaah. Qanaah ni apa? Berpada dengan apa yang Tuhan bagi. Dia tak ada dah sifat berpada, dia tak ada dah. Syukur dah tak ada dah. Dia duk mai kot lain pula dah. Dan tak dapat tidak, ia berjinak dengan tamak dan lobah. Dia nak main perangai lain pula. Dia main satu perangai, tamak haloba.
kedekut, bakhil, dia duk main lagu tu. Tahu nak bagi ke orang. Harta yang duk ada banyak, nak jadi lagi banyak. Nama kata nak bagi ke orang, bagi orang tumpang rasa sama, tak sekali-kali. Dia main macam tu. Dan ditarik akan dia oleh lobanya itu kepada berperangai dengan perangai yang bodoh. Dan berbuat mungkar yang mencarikan segala muru'at. Muru'at tu maruh. Jadi rosak maruah kita. Pasal apa? Bila dia main macam tu, dia duk main tamak haloba, dia duk main sombong takabur, habislah. Carilah maruah diri kita. Carilah. Orang kata dia ni menyombong sungguh. Ambo dia ni megah sungguh. Ambo dia. Rosaklah kita. Pasal apa? Punca daripada kekayaan yang melimpah-limpah yang kita tak syukur di atas nikmat limpahan yang Allah bagi dekat kita. Dan keluarlah ia daripada nama kemanusiaan. Itu dia. Lagi teruk, dia tak jadi manusia dah. Dia jadi dia jadi binatang. Itu sebab dalam syair Arab. Dia kata abad 20 ni, dia kata irja'altal insan kal hayawan. Allah jadikan sampai ke peringkat abad 20, abad 21 hak nak main ni, dia kata sampai irja'altal insan kal hayawan. Manusia ni dah hilang kemanusiaan dia. Dia duk main sifat binatang pada dia. Binatang, tuan-tuan. Maka sesungguhnya telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala anak Adam itu bertabiat loba dan tamak. Jadi macam itulah. Dan kurang sukakan cukup apa yang ada. Dia tak ada qanaah yang disebutkan tadi ni. Tak ada dah. Melainkan orang yang diberi taufik akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipeliharanya daripada yang demikian itu. Ada juga orang kaya yang Allah bagi taufik dan hidayah pada dia. Ada. Contoh siapa? Nulah zaman Nabi, contoh yang paling besar Abu Bakar, Umar, Osman. Mereka ni semua orang kaya, saudagar kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kekalkan qanaah pada diri mereka dan mereka ni jadi orang yang mulia walaupun mereka kaya. Hari ni pun ada ramai orang kaya yang buang kekayaan ni, dia boleh turun pergi jadi lagu orang biasa ni. Sedekahnya kuat, apa pertolongan kepada orangnya kuat dan sebagainya. Ramai hak macam tu hari ni. Tapi mereka ni low profile. Orang tak kenal mereka ni. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kerana mereka ni jadi macam ni. Pasal apa? Mereka ni orang yang dipilih untuk mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Ada. Dia kata maka itulah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti yang tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, katanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana li ibni adam wadiyan min zahabin la ahabba an yakuna lahu salis wa la yamla fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni pun orang kaya. Ni Anas bin Malik yang riwayat hadis cerita pasal kemiskinan ni, Anas bin Malik ni orang kaya. Berkat doa Rasulullah dia jadi kaya, kaya anak, kaya harta, perniagaan dia menjadi. Anas bin Malik mati sebagai orang kaya dan mempunyai anak yang ramai. Pun begitu, qanaah, sifat berpada ada dalam hati dia. Duit dia banyak. Tapi dia tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur, tidak jadi mewah, tak tentu punca tak. Ini Anas bin Malik ni. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, jikalau ada bagi anak Adam itu 2 tanah lembah daripada emas, yakni sudah banyak harta, pasti berkehendak yang ketiga, yakni berhajat lebih lagi. Nabi sampai bersumpah. Nabi sampai bersumpah. Nabi kata manusia kalau ada 2 lembah yang berisi emas, dia nak yang ketiga. Dia macam tu. Nama kata dia nak surrender bagi ke orang lain pula dah. Harta, pangkat kedudukan ni semua ni orang tak genjara. Tak genjara. Tua nyanyuk dah bercakap merapu pun tak turun lagi. Kan? Gelak pasal apa? Dia pun kata siapa-siapa. Kan? Dia jadi macam tu. Tak turun pasal apa? Pasal pangkat, kedudukan, kuasa. Dia lagi lama, lagi duit establish. Mana boleh turun? Kita ni start tak establish. Lagi lama baru establish. Kan? Dah establish, nak establish lagi. Lain-lain kawan main polis. Dia kenal yang tu jahanam lah. Kan? Jadi lagu Pak Soeharto. Kan? Harta pun tak boleh nak buat apa lah. Ni orang free habis duit semua. Boleh duduk tengok lah. Kan? Dia tak mahu sampai macam tu. Tapi anak Adam ni sifat dia begitu. Sukar bagi dia untuk surrender di ketika dia duduk di puncak. Sukar.
Waktu duit tengah boleh buat ni, nak surrender, nak kata cukup dah banyak dah ni, yang ni pun makan tak habis. Tak boleh. Dia lagi nak kampui. Kalau dia, cukuplah lama dah ni, aku duk pegang kuasa ni, bagi kat orang lain pula. Tak boleh. Pasal apa? Lagi nak pegang. Macam tu. Kan? Dan tiada penuh mulutnya melainkan tanah. Yang ni sentiasalah ia di dalam lubangnya itu hingga mati. Itu dia. Sampai bila ni nak berhenti ini perangai tamak haloba apa semua ni, sampai bila? Nabi SAW kata sampai penuh mulutnya dengan tanah. Yang ni selagi tiada penuh nafsunya melainkan masuk kubur. Nafsu ni tak pernah penuh. Dia jadi lagu timba tirih tu. Timba bocor. Duk buh ayam, duk buh tak mau nak penuh. Timba ni awak ajib jangan ni. Tengok-tengok bocor di bawah. Patut tak penuh. Duk tuang, bawah duk keluar, duk tuang, bawah duk keluar, duk tuang situ. Nafsu kita macam tu. Nak tunggu puas ni, dia tak pernah puas. Dia lagi duk main. Nafsu tak pernah. Itu sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang pernah tanya dia, wahai Ali. Dia kata, ni nafsu kita ni macam mana? Dia kata, nafsu kita ni, dia kata, umpama bekas yang bocor. Sayyidina Ali kata. Dia dah duk bubuh, lagi duk keluar. Bubuh, lagi tu duk bubuh. Tak pernah selesai kerja duk bubuh, kata Sayyidina Ali. Orang tanya Nabi SAW pula, ya Rasulullah, yang kata neraka jahanam ni macam mana? Nabi pun jawab lagu tu juga. Nabi kata neraka jahanam ni seperti nafsu manusia. Nafsu manusia ni lagi diisi lagi tak penuh, lagi diisi lagi tak penuh. Neraka jahanam pun macam tu. Lagi duk bubuh orang yang masuk ke neraka ni, lagi dia duk minta dekat Tuhan, mana lagi. Nabi sinonimkan benda tu. Nabi buat persamaan di antara dua benda tu. Makna dia apa? Makna dia orang yang nafsu tak pernah penuh, dia akan menghadapi akibat dia masuk neraka yang tidak pernah kenal puas apabila dimasukkan penghuni di dalam dia. Dia macam tu. Kita kena belajar puas. Apa yang Tuhan bagi ni kena belajar puas. Syukur pada Allah. Balas balik kesyukuran itu dalam bentuk amal ibadah kita pada Allah. Begitu. Dan diterima Allah taubat loba yang dikeji itu daripada siapa yang taubat. Ya, cuba tengok. Ujung hadis Nabi bagi harapan dekat kita. Nabi kata apa? Kata Nabi, wa yatubullahu ala man taba. Allah terima taubat kalau sekiranya orang-orang ni mau bertaubat. Maknanya kita umat Nabi Muhammad ni nasib baik sangatlah. Nasib kita cukup baik. Sentiasa dibuka pintu taubat pada kita. Kalau dah lepas-lepas sudahlah. Start daripada ni kita buat bagi elok. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa yang dulu. Minta Allah bantu kita untuk kuat diri. Tidak buat lagi benda yang tidak elok. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada beberapa banyak sahabat Nabi SAW, iaitu Ubay bin Ka'ab dan Abi Sa'id dan Aisyah dan Ibn Zubair dan Abi Waqid dan Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas dan Abi Hurairah. Banyak orang riwayat hadis yang macam ni. Dan katanya lagi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma jaa qalbu syekh syabun ala hubbi thnatayn. Dia nak cerita pula, dia kata orang tua jadi muda, dia kata. Orang tua, qalbu syekh, hati orang tua, syabun, jadi muda. Orang tua boleh jadi muda ala hubbi thnatayn, apabila dia suka kepada dua benda. Orang tua pun jadi muda dengan dua benda ni. Apakah dua benda ni? Yang tu. Gezek tu dengar takut kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.